Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya, bertemu kita lagi dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Di sini Cikgu Roy. Cikgu doakan semoga murid-murid semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan ceria hendaknya. Hari ini kita berada pada tema ke-8, Ekonomi Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan, Unit ke-22, Ekonomi Dinamik. Tajuk kita hari ini, Awas, Akaun Keldai. Murid-murid boleh merujuk muka surat 170 buku teks untuk maklumat lanjut. Standard kandungan dan standard pembelajaran kita. Standard kandungan kita pada 3.2 menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna, manakala standard pembelajaran kita pada 3.2.2 menghasilkan jawapan dengan memberikan alasan secara kritis dan kreatif. Kriteria kejayaan di akhir sesi pembelajaran. Murid-murid akan dapat yang pertama, melengkapkan peta pelbagai alir berkenaan petikan yang dibaca. Yang kedua, menjawab soalan pemahaman berdasarkan maklumat di dalam petikan yang dibaca. Aktiviti kita hari ini terbahagi kepada 3 bahagian. Aktiviti 1, membaca dan memahami petikan. Aktiviti 2, melengkapkan peta pelbagai alir. Manakala aktiviti ketiga, menjawab soalan pemahaman. Sekarang kita pergi ke aktiviti kita yang pertama, membaca dan memahami petikan. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 170. Petikan kita ni, Awas Akaun Keldai. Farisha menyertai program Skim Galakkan Simpanan Pelajar SGSP di sekolah. Selepas membuka akaun simpanan, Farisha melihat pameran poster yang menarik perhatiannya. Apakah akaun keldai? Akaun bank seseorang individu yang digunakan oleh orang lain untuk transaksi kewangan yang tidak sah atau menyalahi undang-undang. Langkah-langkah keselamatan: jangan benarkan akaun bank kamu digunakan oleh penjenayah kewangan atau orang lain. Jangan mudah percaya akan tawaran wang bagi penggunaan akaun kamu. Usah dedahkan maklumat pribadi perbankan kamu kepada pihak ketiga. Hukuman dan tindakan terhadap pemilik akaun keldai. Pemilik akaun boleh didakwa atas kesalahan menyembunyikan atau memindahkan harta orang lain yang membawa hukuman penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Akaun bank akan disekat dan kamu tidak boleh membuat sebarang transaksi perbankan. Itu adalah apa yang tercatat pada petikan bahan yang terdapat di muka surat 170 buku teks. Jadi persoalannya, apakah akaun keldai? Murid-murid kena faham ni. Kalau mengikut petikan dimasukkan bahan tu, ada diletakkan akaun keldai, akaun bank seseorang individu yang digunakan oleh orang lain untuk transaksi kewangan yang tidak sah atau menyalahi undang-undang. Di sini cikgu letakkan contoh. Contohnya seorang bernama John. John ni seorang scammer. John ingin menjerat Lydia untuk mendapatkan wang. Menjerat ni maksudnya menipu lah. Dia berlakon seolah-olah menjual barang. Untuk meneruskan transaksi, dia menggunakan akaun Majid. Majid ni tuan punya akaun, dengan menjanjikan upah kepada Majid. Setelah transaksi selesai dan John mendapatkan wangnya daripada akaun Majid, John pun menghilangkan diri. Majid, tuan punya akaun tadi, telah ditangkap polis kerana bukti transaksi adalah melalui akaunnya. Majid adalah tuan punya akaun keldai bagi kes ni. Kenapa John tidak gunakan akaunnya sendiri? Sebab jika dia gunakan akaunnya sendiri, ia boleh mendedahkan maklumatnya kepada pihak polis. Sebab tu kebanyakan penjenayah menggunakan akaun keldai, akaun yang tidak mempunyai maklumat diri mereka, untuk melakukan transaksi atas aktiviti haram ataupun aktiviti yang tidak sah di sisi undang-undang. Dan jadi mangsa adalah tuan punya akaun. Jadi tajuk kita hari ini adalah berfokus pada permasalahan seperti ini.
Di sini cikgu sertakan ada beberapa contoh-contoh laporan kes berkenaan akaun keldai. Ada banyak kejadian yang berlaku dan kebanyakan yang menjadi mangsa tuan punya akaun ni tidak tahu yang akaunnya digunakan untuk tujuan tidak sah atau tujuan haram. Dan apabila ia sedar, ia selalunya perkara ini, kes ini telah menjadi kes polis. Dan hari ini kita berharap melalui sesi ini kita dapat mengelakkan lebih banyak individu menjadi mangsa kepada akaun keldai, terutamanya murid-murid cikgu. Kita fahami dan cuba elakkan. Bila itu serba sedikit tentang petikan, sekarang kita masuk ke aktiviti yang seterusnya, itu melengkapkan peta pelbagai alir. Baiklah, kita lihat aktivitinya. Jika murid-murid merujuk muka surat 170, terdapat satu peta pelbagai alir terletak betul-betul di bawah bahan petikan yang diberi. Tugasan murid-murid adalah untuk melengkapkan peta tersebut. Jadi apa yang patut kita lakukan adalah kita lengkapkan peta. Bahagian sebelah kiri adalah bagaimana penjenayah mendapatkan akaun keldai, dan sebahagian sebelah kanan adalah kesan kepada pemilik akaun keldai. Kita lihat bagaimana penjenayah mendapatkan akaun keldai. Di situ ada dinyatakan maklumat ini boleh diperolehi pada langkah-langkah keselamatan. Bahagian yang pertama, di situ ada dinyatakan jangan benarkan akaun bank kamu digunakan. Yang tu telah dimasukkan ke dalam carta ataupun peta pelbagai alir tersebut. Jadi secara umumnya maklumat itu adalah seperti berikut. Penjenayah menggunakan akaun kita, menggunakan akaun bank kita. Yang kedua, penjenayah akan membuat tawaran wang bagi penggunaan akaun. Dan yang ketiga, penjenayah menggunakan maklumat peribadi perbankan yang diperolehi daripada pihak ketiga. Jadi ketiga-tiga maklumat ini adalah berkenaan tentang bagaimana penjenayah mendapatkan akaun keldai. Manakala untuk bahagian sebelah kanan carta peta pelbagai alir kita adalah berkenaan tentang kesan kepada pemilik akaun keldai. Kesan ini murid-murid boleh baca pada hukuman dan tindakan terhadap pemilik akaun keldai. Cikgu senaraikan seperti berikut. Pemilik akaun boleh didakwa. Yang pertama. Yang kedua, pemilik akaun boleh dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Dan yang ketiga, kesannya adalah akaun bank akan disekat dan pemilik tidak boleh membuat sebarang transaksi perbankan. Jadi kita dah dapat maklumat untuk kedua-dua bahagian, maka murid-murid bolehlah lengkapkan peta pelbagai alir tersebut. Patutnya begini rupanya. Bahagian sebelah kiri berkenaan tentang bagaimana penjenayah mendapatkan akaun. Yang bahagian sebelah kanan adalah berkenaan tentang kesan kepada pemilik akaun keldai. Baiklah, itu untuk aktiviti yang kedua. Sekarang kita masuk aktiviti yang ketiga, iaitu menjawab soalan pemahaman. Senarai soalan pemahaman ini murid boleh perolehi di bahagian bawah selepas chart peta pelbagai alir tersebut. Di sini kita sertakan, ada 4 soalan. Yang pertama, siapakah pemilik akaun keldai? Yang kedua, nyatakan kesan terhadap pemilik akaun keldai. Yang ketiga, mengapakah masih ramai pemilik akaun yang menjadi mangsa akaun keldai tanpa disedari? Dan yang keempat, pada pendapat kamu, bagaimanakah dapat kita menyedarkan orang ramai agar tidak menjadi pemilik akaun keldai? Murid-murid boleh mendapatkan kesemua jawapan untuk persoalan ini di dalam bahan petikan yang diberikan. Kita lihat satu soalan. Kita cuba selesaikan 3 soalan. Yang pertama, soalan yang keempat tu memerlukan murid untuk menggunakan kemahiran berfikir. Yang pertama, siapakah pemilik akaun keldai? Yang kedua, nyatakan kesan terhadap pemilik akaun keldai. Yang ketiga, mengapakah masih ramai pemilik akaun yang menjadi mangsa akaun keldai tanpa disedari? Di sini cikgu berikan di mana murid-murid boleh mencari jawapan tersebut. Ini bahagian-bahagiannya. Jadi apa yang patut dilakukan? Murid-murid kena teliti bahagian tersebut, kemudian cuba untuk
membina jawapan berdasarkan maklumat yang diberikan. Ini contoh jawapan yang cikgu sertakan. Ini contoh jawapan. Murid-murid boleh membina jawapan yang berlainan daripada jawapan yang cikgu berikan dengan syarat maklumat yang murid gunakan sebagai jawapan terkandung dalam bahan yang diberikan ataupun berkaitan dengan bahan yang diberikan. Baiklah. Untuk soalan yang keempat, ialah kemahiran berfikir. Murid-murid kena fikir bagaimana kita dapat menyedarkan orang ramai agar tidak menjadi pemilik akaun kedai. Di sini cikgu berikan beberapa cadangan jawapan dan dalam bentuk poin pendidikan. Cara untuk kita menyedarkan orang ramai, yang pertama melalui pendidikan, bermula dari bangku sekolah, seperti mana yang kita buat hari ini, melalui pendedahan melalui pendidikan, bermula dari bangku sekolah, dan diharapkan agar pengetahuan ini dapat diguna pakai hingga murid-murid dewasa. Kemudian yang kedua, pendedahan melalui media massa dan media sosial. Ketiga, kempen kesedaran di pusat kewangan, di bank, pusat maulu belah dan kawasan perumahan, serta untuk menarik perhatian, untuk menarik minat orang ramai, penggunaan ikon, penglibatan ikon. Ikon maksudnya orang-orang yang dikenali seperti artis ataupun atlet, untuk membantu memberi kesedaran kepada orang ramai tentang bahaya akaun keldai ini. Baiklah murid-murid, maka dengan itu tadi berakhirlah sesi pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu ucapkan terima kasih atas masa yang diluangkan untuk belajar, dan semoga apa yang kita kongsikan, apa yang cikgu berikan pada hari ini dapat memberi manfaat. Yang penting dapat memberi pengetahuan dan peringatan kepada murid-murid untuk tidak terjebak dalam kegiatan menjadi akaun keldai. Dan sebelum cikgu mengundur diri, cikgu nak kongsikan sedikit kata-kata semangat, kata-kata nasihat, kata-kata perkongsian. Cerita Sang Camar. Sang Camar terbang membelah langit, meniti awan menunggang angin, mencari separuh rezeki buat Kais tidak kira waktu. Sang Camar terbang membelah langit, riang melayang berkawan-kawan, tidak punya masalah dibilang, tidak punya ego dijulang. Sang Camar terbang membelah langit, menikmati merdeka di langit bertuah, lautan luas, dataran terbentang. Cukup waktunya, dia pun pulang. Terus belajar, terus berjuang. Jumpa lagi.